kau. Dia tanya pula anak dia. Lepas dia cerita ke anak dia, dalam mimpi aku tengok aku sembelih engkau. Dia kata pula, fanzur madza tara, fikirkanlah apa pendapat engkau. Dia tanya anak dia. Kalau kita lah tanya anak kita, aku mimpi aku sembelih hang, mat, aku mimpi aku sembelih hang, apa pendapat hang? Anak kita jawab, ayah sembelihlah diri sendiri dulu. Banyak cantik nak sembelih saya. Tu kalau anak kita. Tapi bukan anak kita, ni anak Nabi, anak Rasul. Dia pun seorang Nabi, seorang Rasul. Bila ayah dia tanya, apa pendapat engkau? Dia jawab. Hebat jawapan dia, tuan-tuan muslimin muslimat. Hebat jawapan dia. Seorang anak bertaraf Nabi dan Rasul. Apa jawapan dia? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah segera perintah Tuhan. Allahu Akbar. Tak ada dolak dalil lah. Tak ada nak bantah, tak ada. Dia kata apa? Laksanakanlah apa yang diperintahkan ke atas kamu, wahai ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah akan mendapati aku termasuk golongan yang sabar. Itu jawapan seorang anak yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Peristiwa ini nak cerita kepada kita apa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Peristiwa ni nak cerita kepada kita sifat yang ada pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam dalam menegakkan hukum Allah, sifat redha yang cukup tinggi. Sifat redha yang begitu tinggi, sifat tawakal, berserah diri yang begitu tinggi, menjunjung perintah Allah di atas segala-galanya. Perintah Allah yang paling tinggi, perintah Allah yang paling atas, tak ada yang lebih tinggi. Hebat. Yang kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, pengorbanan seorang ayah dan pengorbanan seorang anak. Bila kita bercakap pasal Idul Adha, dia berkait dengan satu pengorbanan agung, bukan pengorbanan biasa-biasa, tapi pengorbanan yang begitu agung yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Maka Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Ini pengorbanan yang begitu hebat. Maka bila kita sebut pasal Idul Adha, bila kita bercakap pasal pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, pengorbanan agung yang dibuat oleh kedua-duanya, tanya pula diri kita, sampai tera tu hebat Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam berkorban untuk meletakkan hukum Allah, perintah Allah pada tempat yang paling tinggi sekali. Kita tanya diri kita pula, takat mana pula kita berkorban untuk Islam? Setakat mana pula kita berkorban untuk menegakkan agama Allah? Setakat mana kita berkorban nak melaksanakan perintah Allah? Lemahnya kita. Seorang suami lemah untuk berkorban, seorang isteri lemah untuk berkorban, seorang anak lemah untuk berkorban. Suami tengok isteri dia berpakaian macam mana, Nabi sebutlah hadis, sayakunu fi akhir zaman kanat ummati kasiyat ariyat ala ruhusihinna ka'asminatil bukht. Akan berlaku pada akhir zaman, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, umat aku di kalangan orang perempuan kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Tu dia. Lagu mana kita nak faham? Bila Nabi sebut lagu tu, Nabi sebut benda ni bila? Kemarin dulu kah? Tak. Lebih daripada 1400 tahun.
keadaan yang berlaku pada umat akhir zaman, Nabi dah sebut lama dah, bukan baru. Nabi kita dah nampak keadaan ini. Nabi sebut akan berlaku pada akhir zaman umat aku di kalangan orang perempuan kasiat, ariyat, berpakaian tetapi telanjang. Apa maksud berpakaian tetapi telanjang? Kita pun pening nak faham kalau kita tak mengaji. Mula-mula Nabi sebut kasiat, pakai, bukan tak pakai, pakai baju. Tapi lepas tu ariyat, telanjang. Lepas daripada tu Nabi sebut apa? Ala ru'usihinna ka'asminatil bukht. Atas kepala mereka ada bonggol-bonggol unta. Siapa biasa pergi buat umrah, biasa pergi ke Mekah, nak berniat umrah dekat mana? Hudaibiyah, Syumaisi, Hudaibiyah. Kat padang pasir nampak unta. Dekat Hudaibiyah akan nampak unta banyak orang Arab Badawi. Arab Badawi ni tak mau duduk bandak-bandak, tak mau hingat-hingat, mereka suka duduk kat padang pasir. Kebanyakan di kalangan Arab Sudan, kulit hitam, yang pakai jubahnya lengannya besar ni, Arab Sudan, belah unta. Hak jual susu unta, bukan takat susu unta je mereka jual, ayak kencing unta pun ada. Mazhab Syafi'i haram minum. Ada juga yang beli gamak minum sebab dia kata ubat. Ada juga beli minum. Bila kita tengok unta ada apa? Ada bonggol. Bonggol tu, bonggol itu tempat simpan ayak. Sebab itu dia boleh bertahan lama di padang pasir. Satu unta ni satu binatang yang Allah cipta, banyak manfaat dia. Bila kita renung, bila kita tengok unta saja, tak tengok benda lain, kita nampak apa? Kita nampak kebesaran Tuhan. Bagi orang yang nak perhati kebesaran Tuhan, tengok unta saja dia akan nampak apa? Dia akan nampak kebesaran Tuhan. Lama mana dia boleh hidup di padang pasir? Kerana bonggol dia tu tempat simpan ayak, dia bertahan lama. Hak kata unta ni, bila kita tengok bonggol tu, apa Nabi sebut? Akhir zaman umat aku berpakaian tetapi telanjang. Atas kepala mereka ada bonggol unta. Lagu mana atas kepala orang perempuan ada bonggol pula? Faham tak faham? Lagu mana atas kepala orang perempuan dia pergi kerak bonggol unta pergi letak atas kepala? Apa maksud baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Atas kepala mereka ada bonggol unta. Maksud dia, dia sanggui rambut dia panjang, dia pun ikat sanggui tinggi. Ikat sanggui, lepas dia ikat sanggui, dia pakai tudung. Bila dia pakai tudung, nampak sanggui yang tinggi ni, nampak sanggui yang dari depan, nampak dah sanggui tinggi. Boleh faham? Ada tak suami tegur isteri dia? Ada tak seorang abang tegur kakak dia? Bila keadaan macam tu, apa yang disebut oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam, ada tak kita cuba tegur? Benda yang Nabi sebut, fa innahunna mal'unat, golongan macam tu kena laknat. Wal a'yadzu billah. Tak takut ke? Lagu mana kalau Allah perintah suruh sembelih anak macam Nabi Ibrahim alaihissalam? Benda ni pun kita tak tegur. Belum lagi benda besar-besar ni, benda ni melibatkan perintah Tuhan. Bagaimana seorang suami tak berkorban untuk menegakkan perintah Tuhan? Bagaimana seorang isteri tak berkorban untuk meletakkan perintah Tuhan pada tempat yang paling tinggi? Bagaimana seorang pemimpin tidak berkorban untuk meletakkan perintah Tuhan pada tempat yang paling tinggi?
Bagaimana kita nak menandingi? Sudah tentu tak dapat menandingi pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita nak hitung diri kita. Macam mana kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kiralah diri kamu sebelum kamu dikira di hadapan Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, kata Sayyidina Umar, kita kena kira diri kita ni, kena hitung diri kita, kena hisap diri kita sebelum Allah hisap kita, sebelum Allah kira kita, sebelum Allah hitung kita. Maka Nabi sebut dalam hadis, ya'ti zaman ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Hadis ini banyak dibacakan di atas membar-membar di Mesir, di kalangan ulama-ulama Mesir, di kalangan khatib-khatib di Mesir. Hadis yang menjadi peringatan kepada kita. Duk jadi wabak tak selesai-selesai sampai kelar. Mai satu kluster, timbul satu kluster. Dekat Napoh sana mai pula kluster Siva Gangga. Bertambah pula angka kluster Siva Gangga, kedai nasi kandak Saleh katanya namanya. Di Meru sana, di Ipoh sana orang panggil makcik gelang pink. Baru balik daripada UK, kena pakai gelang pink, kena kuarantin di rumah. Dia pergi keluar kedai makan. Dah lah keluar kedai makan, habis makan pergi tunjuk pula gelang, masuklah Facebook, punya bengong. Anak bersama bengong, pakat pergi tunjuk gelang dia. Tak pasal-pasal kedai tu nak tutup, kena tutup. Muslimin muslimat, hak duk jadi wabak ni sampai tidak ada kesudahan ni. Apa cerita? Sampai dekat, bukan takat negara kita, nu sampai di Mekah sana. Kes semakin meningkat, angka kematian juga meningkat. Sampai negara yang tak ada kes, tiba-tiba ada kes, ada kematian. Allahu Akbar. Apakah petanda ini? Nabi sebut, ya'ti zaman ala ummati, akan berlaku pada akhir zaman, umat-umat aku ni, kita semua ni lah, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, suka 5 benda, lupa 5 benda. Nabi sebut, aku nak bagi tahu sungguh-sungguh, akhir zaman Nabi kata, umat aku suka 5 benda dan mereka lupa 5 benda. Tu. Apa 5 benda yang umat akhir zaman suka? Apa 5 benda yang umat akhir zaman lupa, tuan-tuan muslimin muslimat? Awalan, yang pertama Nabi kata, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka suka kepada dunia, mereka lupa kepada akhirat. Betul dah tu? Umat aku akhir zaman bila buat 5 benda, mereka lupa 5 benda. Yang pertama, suka kat dunia, memang suka sungguh kat dunia. Dia bekerja untuk dunia, cari makan, nak isi tembolok untuk dunia. Tapi ramai mana yang fikir akhirat, negeri hak kekal, dunia sementara, akhirat kekal. Tapi kita buat macam dunia ni negeri hak kekal, seolah-olah kita nak hidup atas dunia ni selama-lamanya, sampai lupa nak siap, lupa nak siap bekai, nak bawa balik ke negeri kekal. Bila lupa nak bawa balik bekai ke negeri yang kekal, habis
Habislah kita lemah tengah jalan. Belum sampai akhirat, masuklah lubang kubur, dah lemah dah. Sebab apa? Tak ada bekalan. Kita hanya berseronok dengan kehidupan dunia. Kita tak fikir segala kemewahan, keseronokan yang ada atas dunia adalah bersifat sementara. Keseronokan yang kekal bukan di dunia tapi di akhirat. Kebahagiaan yang kekal di akhirat. Tapi kita tak bersiap nak menghadapi akhirat. Persiapan kita kurang nak menghadapi akhirat. Allahu Akbar. Sebab itu kalau orang beriman, Nabi kata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara orang beriman, syurga orang kafir. Tu. Pasal apa Nabi sebut lagu tu? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara orang beriman, syurga bagi orang kafir. Sebab apa? Sebab orang kafir dia tak kira halal haram. Dia tak kira dosa pahala. Dia tak kira ma'ruf mungkar. Tapi orang Islam dia ada dosa pahala, ada halal ada haram. Jangan duk terbiar ikut suka, jangan duk langgar ikut suka. Sebab itu kita akan dihisap, dikira, dihitung di hadapan Allah saat kita berpindah ke akhirat, untuk menentukan tempat kita di syurga atau di neraka. Takat mana persiapan kita? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, Nabi kata, umat aku yuhibbunal hayah wa yansawunal maut. Umat aku akhir zaman, kata Nabi yang kedua, depa suka hidup, depa lupa mati. Betul dah tu? Betul dah. Umat aku akhir zaman mereka akan suka kehidupan, mereka akan lupa kematian. Orang paling cerdik, siapa dia orang paling cerdik? Hak dapat 10 A straight SPM dah. Orang paling cerdik siapa dia? Al-Kayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang paling cerdik, Nabi kata, orang yang menghitung diri dia dan membuat amalan untuk dibawa apabila dia mati. Mempersiapkan amalan untuk dibawa apabila dia dah mati. Dah siap dah amalan dia, bersedia untuk menghadapi kematian dengan amalan-amalan dia. Itulah orang paling cerdik. Kita pula macam mana? Nabi sebut umat aku akhir zaman yang kedua, mereka suka kehidupan, mereka lupa mereka nak mati. Sampai mereka hidup atas dunia, mereka lawan Allah, mereka lawan Nabi, mereka lawan ulama. Tak kira halal, tak kira haram, tak kira dosa, tak kira pahala. Mereka lupa, mereka akan mati. Bila dah mati, ada syurga, ada neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian masuk syurga, sebahagian masuk neraka. Dia kata apa? Saya ni ustaz, oi, kalau tak boleh masuk syurga tak apalah. Saya tak mau masuk neraka, duduk tengah-tengah. Antara syurga dan neraka pun jadilah. Tak ada tengah-tengah oh. Jangan duduk mimpi. Dia kata kalau tak boleh masuk syurga pun tak apalah ustaz. Saya tak mau neraka panah. Takut 70 kali api dunia. Duduk tengah-tengah antara syurga neraka pun jadilah. Hak tu fahaman Mu'tazilah sesat. Tak ada. Yang ada apa? Dua tu saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian masuk syurga, sebahagian masuk neraka. Dua tu. Mana ada tengah-tengah? Yang ketiga, Nabi sebut apa? Umat aku akhir zaman yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Betul. Umat aku akhir zaman, mereka suka istana-istana, mahligai-mahligai, rumah-rumah besar, rumah-rumah hebat. Mereka lupa rumah-rumah sempit, iaitu lubang kubur.
Mereka berbangga-bangga dengan rumah-rumah yang hebat, yang besar, mahligai-mahligai, istana-istana, rumah-rumah yang mewah. Tapi mereka lupa mereka akan kembali berada pada rumah yang sempit, lubang kubur. Sedar tak sedar? Ramai mana lupa? Ramai mana yang lupa rumah kita hak besar ni, hak ada 10 bilik ni, kita akan tinggal, kita duduk dalam rumah hak paling sempit sekali. Cukup-cukup muat kita ya. Kita akan berpindah ke situ. Lama mana nak duduk dalam tu? Lagi tak kiamat, duduk dalam tu. Lagi mana tak kiamat, duduk dalam tu berapa tahun? 100 tahun? 200 tahun? 1000 tahun? 2000 tahun? 5000 tahun? Wallahu a'lam. Nak duduk lama sebelum kiamat. Kalau nak duduk lama dalam tu, rumah yang sempit tu, nak duduk lama dalam tu, bawah tu, kalau amalan tak ada macam mana? Kalau bekal tak cukup, masuk dalam tu macam mana? Lemahlah kita, azablah kita, siksalah kita, pedihlah kita, sakitlah kita berada di situ. Kita akan tinggal rumah yang besar, akan duduk di rumah yang paling sempit. Tapi ramai mana yang lupa. Tidak syarat tua untuk mati. Tidak. Ramai mana anak muda yang mati. Mati banyak sekarang. Mautul faj'ah, mati mengejut. Tidak syarat tua untuk mati. Hak keluar dari perut ibu, hak keluar pada perut ibu, baru seminit keluar, teriak-teriak, selok, mati terus. Ni semua bukan kerja kita, ini kerja Allah. Tapi masih ramai orang muda yang kata apa? Relax lah, kita muda lagi, lah ni masa enjoy. Tak payah lagi duk sibuk nak buat ibadat, tak payah lagi nak solat, tak perlu lagi. Tua-tua nanti kita pergilah surau, kita pergilah masjid, kita solat berjemaah. Lah ni kita nak enjoy, lah ni kita nak campak dengan geng kita, nak ride motor dan sebagainya. Dia lupa satu masa daripada rumah yang besar, rumah yang indah, rumah yang hebat, dia akan pindah ke rumah yang di dalamnya ada syuja'un aqra, ular yang besar, kala jengking dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Yang keempat, Nabi kata, umat aku akhir zaman yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Umat aku akhir zaman, mereka suka kepada harta benda, mereka lupa mereka akan dikira, dihisab di hadapan Allah. Kita lupa harta benda, kita lupa kita akan dikira, dihitung. Kita sibuk nak himpun harta saja, sibuk nak himpun harta benda, sibuk nak himpun kekayaan. Kita lupa nak guna harta benda tu ke jalan Allah. Tu yang Quran kata apa? Alhaakumut takatsur. Sambung Hadi. Hatta zurtumul maqabir. Cukup. Dekat tu.